Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Hamzah Zainuddin kena sekolah. Hamzah Zainuddin kena sekolah kau-kau punya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampaknya apabila Hamzah Zainuddin cuba-cuba untuk nak kenakan Perdana Menteri, dia pula kena sekolah oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang biasa-biasa kah? Tidak. Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang cukup jelas, cukup bijak dan tidak mudah untuk dimain-main. Tahu? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab kritikan yang pada pendapat saya kritikan yang kurang bermakna dan kritikan yang membawa padah yang makan diri sendiri. Hamzah Zainuddin mengelak jawab apakah PN sokong tauke kaya. Itu soalan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyindir. Dia menyindir Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin kerana mengelak daripada menjawab persoalan apakah sebenarnya Perikatan Nasional ni menyokong golongan kaya serta warga asing berhubung rasionalisasi tentang subsidi. Bercakap kepada pemberita pada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Hamzah Zainuddin seolah-olah mengelak daripada menjawab soalan berkenaan. Namun, sebaliknya mengalihkan perhatian daripada meminta Perdana Menteri melawat pasar basah. Hampir saban minggu, saya ke warung-warung kecil dan pasar. Dan setiap kali saya pergi, saya tanya harga barang, masalah mereka. Tetapi saya ingat, dia Hamzah Zainuddin nak elak dari jawapan tentang parti itu mendukung tauke-tauke kaya dan orang-orang asing. Itu dia belum jawab. Katanya selepas beliau menghadiri pameran era pasca normal Madani di Berjaya Times Square Kuala Lumpur pada hari ini. Sebelum ini Hamzah Zainuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Bersatu mengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana tidak mengumumkan bila rasionalisasi subsidi bahan api akan dimulakan. Hamzah turut meminta Anwar supaya melawat pasar basah, di sekitar ibu negara bagi meninjau kenaikan harga barangan yang memberi kesan terhadap orang ramai. Pada 21 Mei lalu, Anwar telah mengumumkan kerajaan akan menamatkan subsidi diesel dengan jangkaan permintaan RM4 bilion yang menurutnya hanya menguntungkan maha kaya dan lebih 3 juta warga asing sebelum ini. Bagaimanapun, katanya kerajaan akan terus memberi subsidi diesel untuk 10 jenis pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan yang digunakan untuk mengangkut barangan bagi mengekang kenaikan harga barangan dan perkhidmatan secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga adalah Menteri Kewangan berkata, kementerian berkenaan akan mengumumkan butiran pelaksanaan subsidi bersasar tidak lama lagi. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan dan tarikh subsidi diesel bersasar akan dijelaskan oleh Menteri Kewangan II, Amir Hamzah Azizan. Menteri Kewangan kedua akan memberikan penjelasan dalam masa yang singkat. Ini bukan semua PM lakukan, katanya. Saya beri gambaran kerangka besar. Kemudian akan ada tindakan susulan. Sebab itu saya kasih tahu antara dasar dan titik bengik, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu tajuk berita yang saya ingin tanya anda. Anda setuju atau tidak dengan tajuk ini? PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis. Wow, ini memang bikin panas, memang bikin sakit jiwa, memang panas, bikin sakit jiwa dan memang akan bikin pening kepala lah. Betulkah PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis? Wow. Pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis dan bekas setiausaha politik beliau
di dua mahkamah berbeza pada pagi ini adalah antara jenayah yang memalukan, melakukan tuntutan palsu berjumlah Rp600.000. Bukan saja sesuatu yang mengejutkan, malah pastinya juga turut mengecewakan seluruh Malaysia. Apa tidaknya jika PAS yang selama ini berbangga kononnya tiada sebarang rasuah, PAS yang selama ini berbangga kononnya mereka lah paling bersih, PAS yang selama ini berbangga kononnya mereka inilah yang seolah-olah tak adalah dosa. Jika PAS selama ini berbangga tiada sebarang kes rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan berlaku di negeri-negeri takbirnya, semua itu sudah berkecai-kecai sekarang, hancur dah. Tiada apa lagi yang boleh PAS berbangga dengan kuatnya jiwa mereka terhadap godaan dunia. Lebih daripada itu, apa yang berlaku pula di Perlis itu telah terdedah belum pun sampai 2 tahun. Belum pun sampai 2 tahun PAS mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri tersebut. Kenapakah perkara memalukan ini berlaku pada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, syurga atau neraka. Apakah menyonglap duit haram lebih menyeronokkan daripada janji syurga? Apakah panasnya api neraka yang sering digambarkan dalam ceramah dan kuliah selama ini tidak menakutkan mereka untuk melakukan dosa? Sepatutnya sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam serta sering mengajak rakyat menjauhi dosa, ahli mereka yang berjuang melalui PAS kalaupun mau terlibat dengan jenayah rasuah, penipuan, penyonglapan wang kerajaan, mereka adalah yang terakhir sekali boleh disabitkan dengan kesalahan sedemikian. Ini kerana mereka lebih tahu dan faham tentang dosa dan neraka, juga lebih faham gambaran surga dan neraka. Kalau pemimpin PAS selama ini turut bercakap dan memberi kefahaman kepada ahli-ahlinya bahawa tidak keluar mengundi pun dikira haram, seharusnya tentulah melakukan rasuah, menipu dan menyonglap duit kerajaan jauh lebih haram daripada apa yang tak keluar mengundi. Tetapi semuanya sudah berlaku, dan apa yang berlaku di Perlis ini secara langsung telah memberi gambaran lebih buruk kepada imej PAS di masa depan. Dalam hal ini mungkin ada kalangan dalam PAS yang berkata semua ini baru pertuduhan dan belum pun lagi didapati bersalah. Namun, harus diingat pertuduhan di mahkamah dilakukan berdasarkan bukti yang diperolehi dan tidak mungkin ia boleh direka dengan sesuka hati. Tiada bangkai, tiada bau busuk, tiada tangan mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Tiada bangkai, tiada bau busuk, dan tangan tidak mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Oi, ini peribahasa. Dalam hal selain PAS perlu membersihkan diri ahli dan pemimpinnya, terutamanya ahli keluarga yang terdekat dengan pemimpin yang berkuasa, serta mungkin perlu lebih kerap mengadakan usrah. Parti itu juga harus melantik mereka yang benar-benar takutkan dosa untuk diberikan sebarang jawatan. Jika tidak segera dibendung, malah ahli PAS juga terlihat sama gairah merebut nikmat dunia dengan cara yang tidak halal. Artinya mereka tiada beza sama sekali dengan parti-parti sekular. MB Perlis juga seharusnya tidak berlengah lagi untuk berundur kerana keterlibatan anaknya sendiri dalam jenayah penipuan dana kerajaan di negeri takbirannya sehingga didakwa di mahkamah. Mau tidak mau turut mencemar imejnya. Ditulis oleh Sa'budin Husin, 23 Mei 2024, diterbitkan di sa'budin.com.net. Tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye.